Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga semua subscriber. Welcome back to EasyFast. Terima kasih kerana telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng ya. Okay, baik. Pada entry kali ini, persamaan di antara bantuan bersasar dengan KWSP bersasar. Jom kita mulakan. Pihak kerajaan bersungguh-sungguh mahu melaksanakan subsidi secara bersasar, bantuan secara bersasar. Kita faham motifnya apa, ya, untuk menyasarkan bantuan itu sampai kepada golongan yang terkesan, targeted rakyat ya. Itu dia. Maksudnya bantuan dan subsidi itu akan disalurkan kepada orang yang betul-betul selayaknya menerima, ya. Begitu jugalah dengan KWSP bersasar, ya. Tuntutan KWSP bersasar ialah suatu tuntutan yang bukannya nak buka untuk semua pencarum, tidak, tapi sebilangan pencarum yang terkesan dan maklumat mereka ni ada akibat daripada pemotongan gaji, masih tak dapat kerja, hutang tertunggak, kelangsungan hidup dan masih gagal mendapat pekerjaan atas faktor kesihatan. Dan ia dituntut bukan untuk dibuka kepada semua pencarum, tapi segelintir pencarum saja. Persamaannya begitulah, ya. Kalau bantuan dan subsidi untuk golongan yang tertentu, maka tuntutan pengeluaran KWSP bersasar juga untuk pencarum yang tertentu, ya, pencarum yang ada bilangannya, ada maklumat mereka dan mereka memerlukan pengeluaran wang simpanan mereka ketika ini. Seperkara lagi, ya. Okey, kita boleh nampak dengan jelas, ya, pihak kerajaan mahu mengurangkan bilangan, ya, amount subsidi yang perlu ditanggung setiap bulan dan setiap tahun, yang mana berbilion, tak dinafikan. Okey, dan begitu juga pencarum, ya. Pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar ni, bukannya mereka mahu mengeluarkan semua, tapi sebilangan kecil daripada simpanan akaun satu mereka. Persamaan dia banyak, ya. Untuk mengurangkan, dan pencarum pun sama juga, ya, untuk mengurangkan tanggungan hutang tertunggak dan dalam masa yang sama masih mengekalkan simpanan. At least simpanan minimum tu ada. Bukannya mereka hendak orang cakap keluar habis, ya. Jadi kita boleh nampak kat sini, ya, kedua-dua pihak sama, ya, mahu meneruskan kelangsungan hidup, meneruskan kelangsungan pentadbiran dan sekaligus dapat meringankan beban, ya. Pihak kerajaan dapat meringankan beban dengan cara mengurangkan bilangan amount subsidi, ya, untuk disalurkan kepada yang golongan yang layak saja, manakala pencarum pula, ya, mahu mengeluarkan sebilangan kecil untuk meringankan beban mereka yang mereka tanggung, yang boleh dikatakan majoritinya tak selesai lagi, hutang tertunggak bank, banyak yang rumah didelong, kereta ditarik dan sebagainya. Jadi dia ada persamaan di situ. Tapi kenapa perkara ini tidak diperhalusi sebenarnya? Langkah yang terbaiknya bagi pandangan aku lah, ya, dia kena ada komunikasi dua hala yang cantik, ya, yang mana kita tahu beban subsidi yang ditanggung setiap bulan, setiap tahun sangat banyak, tak dinafikan, dan pelaksanaan padu antara satu langkah untuk melaksanakan subsidi dan bantuan bersasar ni. Okey, tapi kenapa tak dipandang pula tentang pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar pula? Mereka juga menuntut wang mereka sedikit, bukan semua, untuk menyelesaikan hutang mereka supaya mereka pun tidak terbeban dengan hutang tertunggak, nak bayar rumah, ya, kelangsungan hidup yang paling berat sebenarnya. Jadi sedikit sebanyak kita boleh nampak, ya, masing-masing ada kepentingan yang harus dijaga. Aku tak nafikan untuk mengurangkan subsidi, nak bagi secara bersasar, itu kerajaan boleh laksanakanlah, ya. Kalau itu benda yang terbaik untuk jangka masa panjang negara dan sebagainya, silakan. Tapi pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar ni janganlah dianaktirikan, janganlah dibiarkan tidak dipandang tuntutan ini, ya. Walaupun sekarang ni kita faham situasi agak sukar, ya, untuk pelaksanaan satu perkara, termasuk padu sendiri, ya. Padu pun tak banyak mana orang isi. Kenapa? Itu pun perkara yang perlu dikaji sebenarnya, bersangkut paut juga sebenarnya. Dalam video ni, aku harapkan, aku sebagai seorang individu, ya, sebagai rakyat, sebagai pencarum juga, ya, mengharapkan agar kedua-dua belah pihak ni boleh mendapat kata sepakat. Kata sepakat. Pencarum dibenarkan mengeluarkan sebahagian daripada wang mereka ni, ya, untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup, manakala kerajaan pula dapat menjimatkan perbelanjaan untuk subsidi yang ditanggung, ya, yang agak tinggi. Okey, benda tu kalau ada perbincangan yang cantik, ya, maka semuanya akan berjalan lancar, ya. Pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar ni bukannya mahu lebih daripada apa yang mereka tuntut, ya. Mereka hanya mahukan pengeluaran akaun satu mereka dengan amount yang tertentu saja, bukannya pengeluaran sampai habis. Kan? Dan bukanlah untuk dibuka kepada semua, ya, 7-8 juta orang pencarum aktif. Tidak, bukan macam tu senarionya, ya. Jadi semoga apa yang dirancang berjalan dengan lancar lah, ya, apa yang diperjuangkan, ya, itu je. Dan sebentar aku nak bersiaran ni, aku nak sikit berkongsi tentang STR fasa yang kedua, ya. Sehingga ke saat video ni dirakam masih belum ada sebarang pengumuman untuk membuat semakan dan tarikh bayaran yang sebenar bila, masih belum ada lagi, ya. Ramai yang nanti-nantikan dan ramai yang membuat andaian, ya, bila terlalu lama tunggu, ya, sebab dikatakan 2 minggu sebelum perayaan
dan ada yang kata awal April. So kalau ikut pada tarikh asalnya awal April lah. Tarikh itu sebenarnya tidak menjadi soal, awal April sekalipun. Yang menjadi persoalannya, adakah yang tidak mengisi padu akan disingkirkan? Itu persoalan dia. Jadi buat masa sekarang ni mana-mana kementerian pun tidak menyuarakan perkara ni, ya. Jadi banyak timbullah persepsi tak, kalau tak isi padu tak dapat dan sebagainya, ya. Tapi kalau mengikutkan jangkaan tarikh asalnya, ya, penerima STR Fasa 2 ni tetap dapat, kan? 3 dengan 4 yang tak dapat, Fasa 3 dan 4 yang tak dapat. Jadi perkara ni pun perlulah diumumkan dengan segera sebenarnya, ya. Sepatutnya dah sampai masanya pun, kan. Sebenarnya hari raya tak lama lagi dah, ya. Dah boleh dah untuk membuat pembayaran STR Fasa 2 ni, ya. Tapi nampaknya masih belum ada, dan harap-harap dalam minggu ni ada. Kalau seandainya selepas tamat tempoh padu baru nak umum pun tak kisah, asalkan jangan dijejaskan yang tidak mengisi padu untuk STR Fasa 2 ni. Itu dia. Kalau yalah, dijadikan bantuan bersasar dengan kadar segera, nampak sangatlah, ya, akan ramai yang akan menyambut hari raya macam tak hari raya saja. Itulah aku cakap, ya. Okey, maka kita tunggu tarikh pengumuman apa semua, dan semoga apa yang aku sampai pada awal video tadi tentang persamaan antara dua perkara ni, ya, pihak kerajaan boleh ambil maklumlah, masing-masing nak membantu pentadbiran sendiri dan pencarum untuk kehidupan mereka, ya, kelangsungan hidup mereka. Okey, ada persamaan, itu dia persamaan dia. Okey, see you guys in the video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Jumpa dalam update-update terkini. Bye bye.